Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Alhamdulillah, bertemu lagi kita minggu ini. Saya tahu bulan ni bulan cuti ataupun minggu ni minggu cuti untuk anak-anak kita di sekolah. Dan saya tahu puan-puan kalau tak kuat iman, tak kuat semangat, puan-puan mesti join anak cucu pergi bercuti. Tapi nak buat macam mana sekiranya puan-puan pergi bercuti lah. Tetapi kena ingat, silibus kuliah kena diteruskan. Perjuangan kita kena diteruskan. Dan puan-puan, kenapa saya buat kelas juga masa cuti ni? Sebab puan-puan tak banyak masa lagi dengan ustaz ni. Bulan 2 nanti dijangka kita nak buat ujian. Dan puan-puan tahu tak, baru-baru ni dah ada kelas buat ujian dah. Tajwid tahap yang keempat dah, 2 kali dah buat exam dengan ustaz. Puan-puan belum lagi buat exam untuk semester ni. Jadi dijangka exam puan-puan pada bulan 2 tahun depan. Bulan 2 tahun depan bila? Tak lama lagi, minggu depan dah bulan 1. Betul tak? 2 minggu lagi bulan 1 masuk ustaz. 2 minggu lagi bulan 1. Jadi puan-puan tak lama lagi dah masuk tahun baru, masih kita 2024. Jadi puan-puan gini, sebenarnya saya ni baru balik daripada Camp Muqayyam, Camp Hafazan. Bersama dengan lebih kurang 50 orang anak-anak Sekolah Menengah Kebangsaan Sekolah Menengah Agama Kuala Lumpur, di mana di Jandi Baik. Semalam saya baru balik, petang semalam baru sampai rumah. Jadi puan-puan penat juga sebenarnya. Kalau ikutkan saya nak cuti hari ni. Tapi tidak, saya tidak akan cuti hari ni. Pasal apa? Saya nak habiskan bab yang ketiga ini dalam pembelajaran kaedah membaca hamzah wasal dengan tuan-tuan dan puan-puan. Okey. Puan-puan, sebelum kita mulakan kelas, mari kita tadah tangan dulu. Kita mulai sama-sama dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما وارزقني فهما اللهم ارحمنا بترك المعاصي أبدا ما أبقيتنا وارحمنا أن نتكلف ما لا يعنينا وارزقنا حسن النظر فيما يرضيك عنا اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Baik tuan-tuan puan, syukur hari ini 21 hari bulan kan, 21 Disember, dan minggu depan saya nak maklumkan kita cuti ya. Minggu depan cuti, minta maaf saya tak berada di KL. Saya berada di mana? Di Kota Baru Kelantan ataupun di Mak Tahfiz Al-Quran Baitul Hasan Kelantan, sebab saya ada meeting bersama dengan staf-staf saya di sana ya. Jadi minta maaf minggu depan tak ada kelas tau. Jadi jumpa balik Ustaz bila? 4 Januari 2024. 4 Januari 2024 bermakna kita jumpa nanti pada tahun baru Masihi 2024 ya. Dan puan-puan jangan lupa tahu, kita ada tugasan lagi untuk kita tamatkan pada semester ini, antaranya puan-puan kena ulang kaji 5 bab. 5 bab yang kita dah belajar selama ini dalam tajwid tahap yang ketiga. Setakat ini puan-puan dah ulang kaji berapa bab dengan Ustaz? Baru dua. Satu dan iaitu Alif Lam Jalalah dengan Saktah minggu sudah, ingat tak? Ya. Dan hari ini kita nak masuk bab yang ketiga, iaitu kaedah membaca hamzah wasal. Nanti 2 minggu akan datang kita masuk bab yang keempat dan seterusnya bab yang kelima. Dan puan-puan tahu ke tidak, dalam 5 bab yang kita belajar dalam tajwid tahap 3 ni, bab yang kelima paling panjang dia punya huraian sebab berkaitan dengan apa? Tanda-tanda bacaan. Jadi nanti kalau ini memberi peluang kepada tuan-tuan dan puan, sekiranya ada yang tak hadir masa Ustaz terangkan tentang tanda bacaan,
Puan-puan boleh bertanya dengan ustaz dan tengok cara ustaz membaca ataupun mempraktikkan tanda bacaan dalam Quran kita. Antaranya yang seingatan saya yang saya ajar pada tuan-tuan, bacaan tashil, bacaan imalah, bacaan apa lagi? Ismam. Lagi? Tak ingat. Bacaan raum. Bila tak ingat maka tuan-tuan puan-puan adalah calon-calon yang layak mengulang kaji balik. Sebab tak ingat tadi. Jadi puan-puan itu semua akan saya ajar semula. Saya akan ulang kaji semula untuk persiapan tuan-tuan menghadapi ujian pada bulan 2 nanti. Okey, tuan-tuan puan yang dirahmati Allah. Mari kita fokuskan bab yang ketiga ataupun kalau tengok nota ustaz ni, bab yang ke-12 lah. Bab yang ketiga tu dalam tajuk tahap 3 saja. Tapi kalau diambil daripada tajuk tahap 1, puan-puan sudah sampai kepada bab yang ke-12. Bab yang ke-berapa belas? 12. Puan-puan tahu tak? Sepanjang 4 semester puan-puan belajar dengan ustaz, berapa belas bab kena belajar? Tak apalah, biar ustaz jawab. Jawabnya 18 bab. Banyak ke tidak? Banyak. Itu je lah yang termampu saya ajar puan-puan. Sebenarnya, kalau tengok dalam kitab-kitab tajuk lebih daripada 18 bab. Tapi itu je lah yang termampu saya ajar tuan-tuan puan-puan. Dan sekiranya nanti tuan-tuan berjaya melepasi 4 tahap pengajian dengan ustaz, puan-puan semua akan mendapat sijil pengajian Al-Quran dan tajwid daripada saya, dan sijil itu puan-puan boleh melayakkan sambung belajar peringkat diploma ataupun degree. Puan-puan gunakan sijil ustaz tu nanti ya, insya-Allah. Ustaz maknanya sijil ustaz ni laku ke? Laku puan-puan. Mana ustaz tahu ada ustaz ada bukti? Ada ramai pelajar saya yang menggunakan sijil pengajian yang saya bagi tu untuk temu duga. Mana tahu puan-puan nak pergi temu duga, puan-puan nak dapat tauliah mengajar. Puan-puan tahu tak, nak mengajar Quran di Kuala Lumpur, di Selangor ataupun mana-mana negeri dalam Malaysia kita ni, kena ada tauliah mengajar. Nak dapat tauliah mengajar kena ada interview. Nak interview kena ada sijil. Tak ada sijil dia cakap apa tahu? Awak pergi keluar dulu sekejap, awak pergi belajar dulu, dapatkan sijil. Ada sijil baru boleh interview. Tak ada sijil memang tak boleh perempuan. Itu syarat untuk nak temu duga lah untuk dapatkan tauliah mengajar. Jadi tak apalah, itu kemudian saya doakan perempuan satu hari nanti mana tahu, lepas habis tamat pengajian dengan ustaz, perempuan sambung dekat mana-mana universiti ataupun mana-mana tempat pengajian yang menawarkan peringkat diploma ataupun degree. Tapi dia kena lepas diploma dulu baru degree. Ya. Jadi perempuan saya doakan satu hari nanti perempuan berjaya ya, insya-Allah. Okey, tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah, silakan buka nota ringkas ustaz ni. Panduan basic kepada apa yang dikatakan hamzah wasal. Mari baca tajuknya sebentar. Kaedah membaca hamzah wasal. Baca tu tak ada masalah ustaz. Kami boleh baca, tak ada masalah. Puan-puan persoalannya, tahu ke apa dia hamzah wasal? Hamzah wasal tu apa? Iya. Mana puan tahu jawapannya? Ada dekat nota ustaz. Ustaz, sebenarnya hamzah wasal ni dia ada berapa ciri? Apalah 2 ni, tengok kat sini ada 6 lah puan-puan, ada 6. Puan-puan ada tak nota ustaz ni? Ada. Ada berapa ciri hamzah wasal? Ada 6. Jadi kalau sesiapa bertanya, apa dia hamzah wasal, puan-puan sebutlah 6 ciri tersebut. Boleh? Mari kita baca. Yang pertama, hamzah wasal adalah gabungan antara huruf alif dan kepala huruf sad. Itulah hamzah wasal ciri yang pertama dia. Dan puan-puan kena ingat, hamzah wasal kepala huruf sad itu letaknya di atas alif ke di bawah alif? Mesti di atas je, dia tak ada di bawah. Kalau di bawah salah cetak dia tu. Ataupun puan-puan nampak kepala sad tu di luar ataupun di kiri kanan, itu salah cetaklah Quran tersebut. Mungkin juga Quran tu salah cetak. Maklumlah puan-puan, cetakannya banyak kan, jadi puan-puan mungkin juga tersilap. Jadi kalau ada yang tersilap, puan-puan tukar baliklah di tempat mana puan-puan beli Quran tersebut. Okey, 1. Poin yang kedua, sebut hamzah wasal hanya terletak di awal kalimah sahaja. Faham tak ayat ustaz tu? Contoh, kalau faham contoh? Contoh kalimah Allahu, sebut. Saya rasa tak perlu saya tulis kat whiteboard, puan-puan boleh bayangkan. Macam mana eja Allahu je? Alif lam lam ha. Betul? Alif lam lam ha. Alif yang ustaz sebut tu namanya apa? Itu hamzah wasal. Jadi betul tak ustaz khabar tadi? Hamzah wasal hanya terletak di mana? Di awal kalimah saja. Ataupun gini tuan. Contoh yang lain ada tak? Ada. Apabila puan-puan jumpa
apa saja hukum alif lam qamariyah dan alif lam syamsiyah. Confirm di awal kalimahnya mesti ada hamzah wasal. Itu poin yang kedua ya. Poin yang ketiga ikut. Hamzah wasal tidak dibaca ketika wasal. Contohnya macam mana tu? Contohnya Ustaz ambil ayat Bismillahirrahmanirrahim. Baca. Puan-puan baca berapa ayat tadi? Puan-puan baca berapa ayat? Jawabnya 1 ayat. Ustaz, saya baca 4 ayat tadi. Mana 4 ayatnya? 1 lah ayat. Dalam 1 ayat tadi ada berapa kalimah? Ada berapa kalimah? Jawabnya 4. Kalimah pertama Bismi. Kalimah kedua Allahi. Kalimah ketiga Ar-Rahmani. Kalimah keempat Ar-Rahim. Jadi 4 kalimah tadi digabungkan menjadi satu ayat. Jadi puan-puan baca tadi berapa ayat? Jawabnya 1 ayat. Puan-puan perasan tak? Dalam 1 ayat tu ada 3 kalimah yang ada di awal kalimah itu hamzah wasal. Apa kalimahnya? Allahi lagi Ar-Rahmani lagi Ar-Rahim. Dan puan-puan perasan tak ketika kita membaca ayat tadi Bismillahirrahmanirrahim, 3 hamzah wasal tadi dibaca ke tidak? Tak dibaca. Kenapa tak baca Ji? Sebab kita wasalkan bacaan. Wasal tu apa Ji? Sambungkan bacaan, pandai. Jadi kena sedar semua ni, para pelajar saya, bahawa dalam Quran nanti kebanyakan ayat Quran macam ni lah dia. Maksud Ustaz, kebanyakannya hamzah wasal tu tidak dibaca, diabaikan. Kenapa diabaikan? Sebab kita menyambungkan bacaan daripada satu kalimah kepada kalimah yang lain. Puan-puan tak boleh baca dalam Quran nanti begini tuan. Bismi, Allahi, Ar-Rahmani, Ar-Rahim. Tak boleh baca gitu. Kena baca dengan satu ayat. Sambungkan kalimah pertama kepada kedua, ketiga dan keempat. Jadi bacaannya sebenarnya macam mana tadi? Dir-Rahmanir. Dan kena ingat, mesti dibaca dengan satu nafas. Tak boleh curi nafas. Bismillahirrahmanirrahim. Curi nafas kat situ tak boleh. Kalau puan-puan buat, maka hukumnya haram dan berdosa. Sebab kita tidak menjaga adab kepada Al-Quran. Jadi puan-puan kena jaga ya nafas kita apabila baca Quran. Okey, poin yang ketiga faham ke? Faham tadi Ustaz tak tulis apa-apa ni sebab notanya dah ada dekat nota kita ni. Saat lagi baru Ustaz tulis kaedah membaca hamzah wasal bagaimana, baru Ustaz tulis di whiteboard ringkasannya. Okey, poin yang keempat, cuba ikut dulu Ustaz. Hamzah wasal hanya dibaca ketika ingin memulakan bacaan padanya saja. Puan-puan kena sedar ni, kena tahu. Memanglah betul dalam Quran banyak tak hamzah wasal? Banyak tak hamzah wasal? Tapi hakikatnya banyak baca ke banyak tak baca? Banyak tak dibaca, ditinggalkan. Sebab apa? Kebanyakan kita baca Quran tu dalam keadaan wasal. Sambung. Betul? Jadi itu sebab dalam Quran nanti banyaknya hamzah wasal tidak dibaca. Tetapi kena ingat, ada kalanya hamzah wasal itu dibaca. Bila? Ketika ingin memulakan bacaan padanya. Puan-puan jangan senyap, tak jawab soalan. Sebab apa? Jawapan tu ada dekat nota masing-masing. Sekali lagi diulang. Masa bila hamzah wasal tu dibaca? Memulakan bacaan padanya saja. Contoh paling senang, tuan-tuan refer kepada surah Al-Fatihah. Puan-puan kenal surah Fatihah ke tidak? Kenal lah Ustaz. Kalau kenal mesti boleh jawab. Dalam Fatihah ada berapa hamzah wasal? Sudah. Ada yang tak jawab ni. Ada berapa hamzah wasal ni? Ada 14. Pegang, dengar betul-betul jawapan ni. Mana tahu keluar dalam periksa, Ustaz tanya. Ada berapa hamzah wasal? Ada 14. Tetapi berapa yang kita baca, berapa yang tidak dibaca? Yang dibaca berapa puan? 3. Yang tak dibaca? 11 lah. 14 tolak 3, 11 lah tak dibaca. Jadi kesimpulannya dalam surah Fatihah kita ni ada 14 hamzah wasal, tapi kena ingat 11 daripadanya tidak dibaca, manakala 3 daripadanya dibaca. Kenapa dibaca yang 3 ni? Sebab kita ingin memulakan bacaan padanya. Kan ayat tu dah ada tadi, ayat Ustaz. Puan-puan jangan buat ayat sendiri, ikut ayat Ustaz.
Jadi apakah contohnya? Ikut. Alhamdu. Nampak tak hamzah wasal tu di awal kalimah? Dan tadi kita baca bagaimana? Tadi kita baca bagaimana? Alhamdu. Bagi atas pada hamzah wasal dia. Kenapa bagi atas? Sebab dia adalah apa awal kalimah? Awal kalimah pula. Isim. Isim tu apa? Kata nama. Dan perempuan macam mana nak kenal kata nama? Antaranya apabila tengok hukum alif lam pada kalimah tersebut. Ji, tolong jawab soalan Ustaz. Alhamdu tu alif lam apa? Alif lam qamar yang macam lambat dia sikit menjawab soalan Ustaz. Sambung yang kedua, Ar-Rahmani. Yang ni alif lam juga kan? Alif lam apa? Syamsiah. Maka secara automatik mereka berdua ni ataupun dua kalimah ini tergolong dalam isim. Dan siapa-siapa belajar bahasa Arab, orang tahu tak isim ada berapa jenis dalam bahasa Arab? Ada 9 jenis. Biar Ustaz soal, Ustaz jawab. Ada 9 jenis. Jadi perempuan kalau ada peluang belajar bahasa Arab, belajarlah. Belajar sikit-sikit ya. Isim ada 9 jenis. Kemudian kata fi'il pun ada beberapa jenis. Kategorinya perempuan kena belajar. Yang tu kena belajar dengan seorang guru yang khas mengajar bahasa Arab sahaja. Saya tak boleh campur adukkan kelas saya dengan bahasa Arab sebab apa? Perempuan tak cukup masa untuk mengajar tuan-tuan. Ya, nanti perempuan lagi pun kalau kita campur aduk banyak perkara, nanti perempuan jadi pening. Bila pening tengok tingkap, tengok pintu, nanti perempuan keluar terus tak jumpa-jumpa ustaz lagi. Allahu Akbar. Jadi perempuan, jadi kita elakkan begitu ya, mudah-mudahan. Jadi ginilah, kalau nak belajar bahasa Arab ataupun belajar tafsir ataupun sebagainya, perempuan kena cari ustaz yang khusus dalam bab itu sahaja. Jadi perempuan tak mengapa. Yang penting dua contoh tadi, hamzah wasal dibaca ketika ingin memulakan bacaan padanya. Contohnya Alhamdu dengan Ar-Rahmani. Yang ketiga, Ihdina. Pun hamzah wasal dibaca juga sebab kita ingin mulakan bacaan pada dia. Tapi kali ini hamzah wasal dibaca bari mana je? Bari bawah pula. Tadi bari atas ni bari bawah. Kenapa jadi gitu? Kenapa jadi begitu? Kejap atas, kejap bawah, kejap depan. Kenapa jadi gitu? Dia bergantung kepada kategori kata. Puan-puan macam termenung je hari ni lah. Tak apalah, bukan termenung. Ustaz tengah memikirkan jawapan apa yang Ustaz nak cover pada kami ni sebenarnya. Sebenarnya kan perempuan, yang Ustaz tadi baca bagi atas, dia tergolong dalam kategori isim. Yang ihdina ni, hamzah wasal tu bagi bawah, sebab dia tergolong dalam fi'il. Perempuan, dia tergolong dalam fi'il. Jadi perempuan kena belajarlah fi'il tu apa, isim tu apa. Dengan mana-mana ustaz. Dan saya pun dah cerita pada tuan-tuan apa dia fi'il, apa dia isim dan juga kategori kata yang lain. Okey, cukuplah tu yang poin yang keempat. Poin yang kelima, ikut. Hamzah wasal hanya boleh dibaca dengan baris satu di atas atau satu di bawah atau satu di depan. Jadi gini, sekiranya puan-puan ingin nak mulakan bacaan pada hamzah wasal, puan-puan ada berapa pilihan? Ada 3 pilihan. Sama ada baris satu di atas, bawah ataupun di depan. Jadi puan-puan pilih salah satu mengikut kategori kata tersebut. Jadi nak memahami kategori kata, puan-puan kena belajar sedikit sebanyak bahasa Arab. Okeylah tuan-tuan, seterusnya poin yang ke-6. Untuk menentukan baris satu di atas atau di bawah atau di depan pada hamzah wasal, ia tertakluk kepada 4 kategori kata. Puan-puan, yang pertama sebut isim. Isim tu apa? Kata nama. Maka sat lagi hamzah wasal kena baca baris mana? Baris satu di atas. Ini siapa yang menentukan? Para ulama-ulama Quran. Bukan ustaz, bukan saya yang menentukan. Saya follow je apa yang saya belajar dulu. Jadi puan-puan, ustaz saya kata, kalau kamu jumpa kalimah tu isim, dan isim dalam Quran, dalam bahasa Arab ada 9 jenis. Banyaklah. Ya, ada isim jamak, ya, ada isim sebagai macam-macam isim yang ada dalam Quran. Ya. Jadi puan-puan bila nampak je isim, maka automatik hamzah wasal baca baris di atas. Persoalannya macam mana nak kenal isim? Saat lagi ustaz tunjuk dekat whiteboard. Ya, secara ringkas. Okey, yang kedua ikut fi'il. Fi'il tu apa? Kata kerja. Dan sebentar lagi bila jumpa kata kerja ataupun kata perbuatan, hamzah wasalnya kena baca baris mana?
Kena baca baris bawah. Terima kasih. Yang ketiga, masdar. Masdar tu apa? Kata nama terbitan. Juga hamzah wasalnya baca baris satu di bawah. Melainkan yang keempat sebut fi'il ammar. Fi'il ammar iaitu kata kerja suruhan atau perintah, maka hamzah wasal kena baca baris satu di hadapan. Dan rupa-rupanya fi'il ni dia ada 4 jenis dalam bahasa Arab ya, yang perempuan kena belajar dengan ustaz-ustaz guru-guru yang tertentu. Okey. Jadi sekarang ni saya nak tulis dekat whiteboard ringkasan bagaimana perempuan nak mengenal isim, macam mana nak kenal fi'il, macam mana nak cap masdar, macam mana nak kenal fi'il amar dalam Quran. Sebab apa nanti, apa yang saya bincangkan hari ini nanti keluar dalam periksa tau. Dan puan-puan saya akan kaitkan dengan cara soalan ustaz tanya nanti dalam ujian, insya-Allah. Jadi siapa yang datang hari ini untunglah, sebab apa? Setidak-tidaknya dapat mengenal pasti bagaimana bentuk soalan dalam ujian nanti. Okey. Jadi setelah kita mengenal 6 ciri hamzah wasal tadi, maka bolehlah kita buat kesimpulan bahawa di bawah tajuk bab ini, bab 12 ni, kaedah membaca hamzah wasal, maka bolehlah dikategorikan kepada, terbagi kepada 4 kategori. 4 kategori kata. Okey, tuan-tuan. Yang pertama disebut apa tadi? Isim. Isim ni apa? Kata nama. Okey, puan-puan. Kita ni nak belajar bahasa Arab, ambil masa, bukan sebentar, bukan sekejap. Tanyalah dengan sesiapa di kalangan kita yang belajar bahasa Arab, bukannya sehari dua, bukannya sebulan dua. Ada kalanya mengambil masa bertahun. Saya sendiri pun belajar ambil masa, puan-puan. Ya? Tapi masa saya belajar dulu, saya lebih fokus kepada hukum tajwid lah, kepada Quran, ya, tafsir dan sebagainya. Ya. Apa pun alhamdulillah, sedikit sebanyak kita sebagai orang awam kena tahu apa dia isim. Isim tu apa dia, J? Kata nama tu apa? Sudah, sampai situ je ayat kita jawab. Kata nama tu adalah perkataan yang mewakili nama suatu benda. Dan tadi Ustaz sebut, kata nama ni dalam bahasa Arab terbagi kepada 9 jenis. Antaranya disebut dalam bahasa Arab sebagai isim nakirah, ada isim ma'rifah, ada isim muzakkar, ada isim jamak dan sebagainya. Banyaklah kategori isim ni. Nanti kalau puan-puan belajar bahasa Arab dengan mana-mana ustaz yang lain, nanti dia akan ajar. Jadi puan-puan saya nak ajar satu-satu, ambil masa. Nanti tak dan pula kita nak belajar bab-bab berikutnya. Jadi puan-puan saya ni lebih fokus kepada basic kepada isim itu, iaitu lebih kepada kata nama. Kalau orang tanya apa dia kata nama, perkataan yang mewakili nama suatu benda lah. Basicnya begini. Dan yang ni paling mustahak ni, tuan-tuan perempuan. Setiap isim, sekiranya perempuan kenal apa dia isim nanti dalam Quran, automatik hamzah wasalnya kena baca baris mana? Baris atas. Maknanya tuan-tuan tak ada pilihan tau. Tuan-tuan tak boleh baca bawah, tak boleh baca depan. Melainkan pada kategori kata nama yang tertentu sahaja. Itu sebab kita belajar bahasa Arab baru kita tahu apakah kategori nama yang khusus yang boleh dibaca dengan baris bawah. Ada nanti dalam bab pengecualian. Tapi sekarang ni saya nak ajar tuan-tuan berkenaan dengan isim kata nama yang normal, yang biasa kita jumpa dalam Quran. Jadi berdasarkan pengalaman saya belajar dan juga saya mengajar Quran, rupa-rupanya begini tuan. Nak mengenal isim ni, tuan-tuan tengok nota ustaz, dia ada ciri-ciri dia, ada 3 ciri. Puan-puan, yang pertama kita sebut dalam satu kalimah terdapat hukum alif lam qamariyah atau alif lam syamsiyah atau alif lam al-jalalah. Maknanya ciri yang pertama, ciri yang pertama isim adalah dalam satu kalimah tu terdapat hukum apa tadi, Ji? Alif lam qamariyah atau alif lam syamsiyah atau satu lagi alif lam al-jalalah. Tuan-tuan, kebetulan kita ni dah belajar ke belum 3 hukum ni? Dah belajar. Jadi Ustaz Arab tak ada masalah lah nak mengenal isim dalam Quran. Saya nak mengajar satu persatu isim, ada 9 kategori tuan-tuan, ambil masa lama tuan-tuan ataupun ambil masa
Nanti tuan-tuan, mungkin ada yang kata susah lah Ustaz nak ingat satu persatu. Jadi ginilah, saya tak nak membebankan tuan-tuan, kita ambil ini je. Apabila nampak dalam Quran 3 hukum ni, salah satu 3 hukum. Ni. Apa dia 3 hukum tadi? Alif Lam Qamariyah, sebut. Alif Lam Syamsiah, atau Alif Lam Al-Jalalah. Maka saat lagi tuan-tuan akan nampak hamzah wasal pada dia. Tuan-tuan akan nampak hamzah wasal pada kalimah ini. Maka secara automatik hamzah wasal tu baca baris mana? Baca baris di atas. Tapi sebelum tu mari kita tengok poin yang kedua. Tengok nota Ustaz. Maka hamzah wasal dibaca baris satu di atas. Tengok ni. Poin yang kedua. Maka hamzah wasal dibaca baris satu di atas. Dan puan-puan, maknanya tuan-tuan tak ada pilihan untuk baca baris bawah ataupun di depan. Ya, biasanya baca baris satu di atas. Dan puan-puan ada pesanan di situ. Poin yang ketiga, jangan rujuk huruf ketiga. Selalu puan-puan dengar ustaz-ustaz katakan rujuk huruf ketiga, rujuk huruf ketiga. Yang ni tak boleh rujuk huruf ketiga. Jadi kena buat poin yang ketiga kat sini. Jangan rujuk huruf ketiga. Jadi terus saja kalimah tu baca baris satu di atas. Baik, mari kita tengok contoh. Contoh Alif Lam, saya nak bagi contoh Alif Lam Qamariyah dulu. Alif Lam Qamariyah. Okey, cuba tuan-tuan bagi contoh Alif Lam Qamariyah. Apa yang ada dalam Quran? Oh, tengok buku nota ustaz dia. Silakan, boleh, tak ada masalah. Mana Alif Lam Qamariyah? Siapa jawab Ar-Rusulu tadi? Siapa jawab Ar-Rusulu Alif Lam Qamariyah, maka kembali ke pangkal jalan. Tolong belajar balik hukum Alif Lam. Mananya tu Alif Lam Qamariyah? Itu Syamsiah. Qamariyah yang sebelah kiri tuan. Al-Injil. Sebut. Tengok ni. Bila sebut Al-Injil, maka hukumnya adalah Alif Lam Qamariyah. Al-Injil. Sebut. Dan kalau puan-puan belajar bahasa Arab, tahulah pemakna Al-Injil. Al-Injil ni adalah salah satu daripada kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Isa alaihi salam. Kitab Injil namanya. Ustaz, ada ke kitab Injil hari ni Ustaz? Hari ni ada lagi ke? Jawabnya ada, tapi sudah banyak diubah suai. Buktinya kalau puan-puan pergi menginap kat hotel, dalam laci tu kebanyakan hotel-hotel besar ya, ada kitab. Bukan Quran, saya ingatkan Quran, rupa-rupanya Injil. Ditulis itu kitab Injil. Puan-puan boleh baca ke? Boleh, tetapi kena ingat, kebanyakan kitab Injil hari ini ataupun kitab yang ada hari ini sudah banyak diubah suai. Sudah banyak ditukar dia punya makna dan sebagainya oleh mereka-mereka ahli-ahli kitab yang terdahulu, kecuali kitab Al-Quran sahaja yang masih kekal pada hari ini. Kesuciannya, isi kandungannya masih ada kekal sebab dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan hari ini beruntunglah kita sebagai umat Rasulullah sebab dibekalkan dengan kitab Al-Quran. Okey, sekali lagi diulang pakai kalimah ni. Al-Injil. Sebut. Tuan-puan, mana kita tahu kalimah ni Alif Lam Qamariyah? Dalam satu kalimah terdapat hamzah wasal diikuti lam bertanda mati. Maka tu namanya Alif Lam Qamariyah. Ingat tak yang tu saja dulu? Ya. Dan puan-puan, nanti dalam periksa ustaz tulis kalimah ni tahu. Jadi puan-puan nak tulis jawapan macam mana? Ustaz tanya, puan-puan nak baca baris mana ni? Puan-puan jawapannya begini. Jawapannya puan-puan mungkin boleh buat dekat sebelah ni. Ni, macam ni. Gitu. Puan-puan letak baris satu di atas macam ni lah. Tapi kena buat sengkang dulu kat bawah ni. Barisan kat bawah ni. Sempadan dia. Lepas tu letak baris satu di atas. Dan tuan-tuan tak perlu letak macam ni. Tak perlu. Puan-puan letak kat sini jawapan. Boleh? Nanti dalam periksa macam ni lah. Kalau Ustaz keluarkan kalimah ni, nyatakan baris pada hamzah wasal, ini jawapannya. Baris satu di atas. Dan puan-puan, contoh yang kedua. Bacalah. Al-Qawma. Okey, contoh yang kedua. Al-Qawma. Al-Qawma, ya. Okey, puan-puan.
Al-Qauma, di mana dia juga tergolong dalam alif lam qamariyah. Maka hamzah wasalnya baca baris mana? Baris satu di atas. Dan jawapannya sini. Jawapannya sebelah kiri atau kanan? Macam itulah. Dan tuan-tuan dan puan-puan, senang ke susah nak jawab macam ni? Senang. Dan puan-puan tak payah eja. Ada pelajar ngeja, pula rajin mengeja. B-A-R-I-S, baris, D-I-D-A-T-A-S, di atas. Tak payahlah perbuat. Kita ni bukan belajar bahasa Melayu karangan. Kita belajar bagaimana nak membaca baris pada hamzah wasal, cukup. Tapi kan kalau Ustaz tanya, puan-puan boleh tak jawab ni? Dah tahu ni alif lam qamariyah, ni alif lam qamariyah. Apa huruf qamariyah pada Al-Injil? Apa huruf qamariyahnya? Anun, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa nak? Hamzah, ni Al-Injil, huruf qamariyah. Hamzah, kenapa salah jawab pula hari ni? Ya Allah, risau Ustaz. Puan-puan, tapi mujurlah nanti dalam periksa. Dalam periksa Ustaz tak tanya huruf B tau. Ustaz tak tanya huruf, alhamdulillah, lega. Tetapi puan-puan kena jawab yang ni. Siapa yang tak boleh jawab macam ni, puan-puan teka je lah bagi atas ke bawah, depan, teka-teka. Mana tahu betul. Tapi kalau boleh jangan teka lah perempuan. Sebab apa? Benda ni Ustaz dah ajar dalam kuliah kita. Okey, contoh yang lain. Al-Kafirina. Sebut. Dah tahu dah Ustaz, ni alif lam qamariyah. Ya? Dan hamzah wasal mesti dibaca baris satu di atas. Al-Ayati. Puan-puan juga alif lam qamariyah, hamzah wasal terus baca baris satu di atas. Al-Kitabi. Sama juga alif lam qamariyah, hamzah wasal baris satu di atas. Jadi nanti bila kita baca Quran sebentar lagi, saya akan pecah-pecahkan kalimah ayat yang kita baca kepada bentuk-bentuk kalimah seperti ini, dan saya minta tuan-tuan nyatakan baris pada hamzah wasal. Jadi kalau puan-puan dah nampak kalimah tu alif lam qamariyah, secara automatik hamzah wasal baca baris mana? Satu di atas. Sekali lagi diulang 5 contoh tadi. 1, 2 mula. Nombor 2. Nombor 3. 4. 5. Alhamdulillah. Jadi susah ke senang? Nak membaca, nak mengenal isim dalam Quran nanti. Senanglah apabila jumpa kalimah hukum alif lam qamariyah. Ustaz, masalahnya saya ni tak ciam alif lam qamariyah. Yang tu Ustaz tak boleh nak tolong apa-apa. Pasal apa? Kenapa puan tak ciam alif lam qamariyah? Sedangkan benda tu dah belajar dulu masa tajwid tahap 1. Jadi setiap pelajar nak kenal isim, kena kenal alif lam qamariyah ni. Alif lam qamariyah. Okey, yang kedua, alif lam syam. Alif lam syamsiah juga tergolong dalam isim. Contoh alif lam syamsiah. Ar-rusulu. Sebut. Ar-rusulu. Puan-puan, ar-rusulu adalah alif lam syamsiah. Dan huruf syamsiahnya apa? Huruf syamsiahnya apa? Ra. Dan bagaimana nak baca hamzah wasal? Yalah, dibaca baris satu di atas. Puan-puan kena buat jawapan macam ni juga ni. Buat macam ni juga jawapan ni nanti ya. Okey. Jadi apa yang Ustaz tunjuk ajar ni macam ni. Kalau soalan dalam periksa nanti puan-puan kena jawab. Okey, seterusnya. At-ta'ama. Sebut. Kalau puan-puan pergi haji ke pergi umrah, tengok-tengok dekat negara Arab sana ataupun Mekah, Madinah, perkataan mat'am. Perasan tak dekat signboard tu mat'am. Mat'am tu restoran ataupun kedai makan. Kedai makan. Inilah dia. At-ta'am. Jadi tuan-tuan, maka kita dah tahu apa dia punya hukum tajwidnya. Hukumnya apa tadi? Alif lam syamsiah, maka secara automatik hamzah wasal juga baca baris satu di atas. Seperti ini jawapannya tuan-tuan ya. Okey, jadi tuan-tuan tak perlu salin semula kalimah ini. Dan banyak tak alif lam syamsiah dalam Quran? Banyak. Seperti contoh yang lain, ikut. An-nas. Terus baca baris atas satu di atas. Tak perlu rujuk huruf ketiga. Ad-dunya. As-samawati. Ya, ini antara contoh alif lam syamsiah
yang ada dalam Quran kita. Dan yang ketiga, ni hukum yang ketiga, melibatkan alif lam al-jalalah. Juga merujuk kepada isim dalam Quran. Puan-puan, alif lam jalalah susah ke senang nak kenal? Senang. Bagi satu contoh. Allahu. Tengok ni. Allahu, maka tuan-tuan tak boleh baca illah. Tak boleh baca Allah, kena baca Allahu, baris satu di atas. Dan cara jawapannya adalah seperti ini. Macam tu. Bubuh baris satu di atas macam ni ya. Tuan-tuan takkan Allahu saja, tengok contoh yang kedua. Allahumma, sebut. Pun ada juga dalam Quran, maka dah tahu dah. Allah tadi adalah alif lam al-jalalah. Maka tuan-tuan terus baca hamzah wasalnya baris satu di atas. Okey, tuan-tuan perempuan, setakat ini untuk isim tadi faham ke tidak? Maknanya sekiranya tuan-tuan tak belajar bahasa Arab secara detail, paling basic kita sebagai orang yang belajar tajwid kena tahu 3 hukum ini. Hukum apa? Alif lam, qamariyah, syamsiyah dan jalalah. Kena kenal 3 hukum ni. Baru kita boleh tahu kalimah tu adalah isim. Setakat ni okey tak? Okey, alhamdulillah. Minta maaf tuan-tuan ya. Saya tak detailkan tentang apa dia isim. Kan tadi Ustaz kata dia ada 9 jenis. Saya tak mampu nak detailkan satu persatu sebab kalau saya cerita yang tu nanti kita tak sempat pula belajar yang lain pula. Jadi saya buat yang paling basic dalam kuliah Ustaz ni supaya puan-puan mengenal bagaimana yang dikatakan isim dalam Quran. Okey, tuan-tuan, sebelum kita berganjak kepada kategori yang kedua, fa'il, kata kerja, tuan-tuan cuba tengok peringatan Ustaz di bawah tu. Perhatian ya, bacaan naqal. Sebut. Naqal itu maknanya memindahkan. Berlaku pada surah mana? Al-Hujurat. Baru-baru ni tak silap Ustaz ada pelajar tanya dengan Ustaz, apa nama bacaan ni? Namanya bacaan naqal. Macam mana dikatakan bacaan naqal? Okey, dengar. Bacaan ni berlaku hanya pada surah Hujurat ayat 11 saja. Macam mana ayatnya berbunyi? Bi'sa. Macam mana? Okey, perkataan yang saya gariskan itu, dengar, ada 2 kaedah bacaan. Yang pertama, jika kita baca wasal, kita baca dengan ini. Lismu, sebut. Jadi ayat di atas, kalau nak puan-puan sambungkan bacaannya, ikut. Bi'salismul fusuqu. Puan-puan tahu tak, dalam kalimah lismu tu ada berapa hamzah wasal? Tengok di atas tu ada 2 hamzah wasal kan? Dan kedua-dua hamzah wasal tu jangan baca tuan ya. Kita baca gini. Bi'salismul fusuqu. Itu kalau nak wasalkan bacaan. Tapi kalau tuan-tuan nak baca kalimah yang bergaris itu saja, macam mana? Alismu, sebut. Tu jawapannya ada kat bawah, Ustaz tulis semua. Sekali lagi kita baca. Ingin memulakan bacaan pada hamzah wasal, baca. Iya, alismu, sebut. Tu kalau nak baca kalimah itu saja. Tapi kalau nak sambung tadi macam mana? Agak-agaknya cara mana yang puan-puan akan praktikkan nanti bila baca Quran. Lismu ke alismu? Sudah tentu yang mula-mula nombor 1. Jadi puan-puan kena baca gini tau. Pilih salah satu cara. Bi'salismul fusuqu. Sebut. Maknanya yang bawah tu nombor 2 tu alismu, pedulikan. Puan-puan abaikan. Tak payah baca lagi dah. Boleh? Puan-puan. Tapi puan-puan sekiranya nanti dalam apa ketika puan-puan bertadarus, puan-puan lupa. Alah, lupa Ustaz macam mana nak baca, nak bi'sal ismu ke bi'salismu ke, saya lupa nak baca. Ustaz macam mana? Puan-puan cepat-cepat ambil gambar. Ambil gambar kalimah ini dan tanya kat Ustaz. Semalam pun ada 2 orang bertanya dengan saya macam mana nak baca kalimah-kalimah tertentu. Jadi saya tunjukkan cara bacaan. Alhamdulillah dapat dia follow apa yang Ustaz baca ya. Jadi puan-puan jangan malu tahu bertanya dengan Ustaz bila-bila masa dan saya cuba akan jawab secepat mungkin apakah persoalan yang puan-puan utarakan dengan Ustaz ya, insya-Allah. Okey, setakat ni jadi Ustaz, nanti dalam periksa yang bawah ni bacaan nakal keluar ke tidak? Jawabnya tak keluar. Puan-puan dah tahu dah tak keluar. Jawabnya tak keluar, tak sampai hati saya nak keluarkan puan-puan, takut nanti ada yang salah pula. Jadi gini lah puan-puan ya.
dalam periksa puan-puan jangan tengok ataupun jangan ambil tahu tentang bacaan naqal. Tak payah. Itu Ustaz tak tanya. Yang Ustaz tanya tentang 3 ni tadi. Yang 3 ni tanya. Yang ni confirm keluar. Di mana cara soalannya sebegini dan jawabnya begini. Senang aja. Boleh puan-puan? Tak apa, tak apa. Nanti mungkin pada minggu yang pertama bulan Februari, minggu yang pertama bulan 2, kita akan buat latihan soalan pra-ujian. Soalan pra-ujian ada dalam buku latihan Ustaz. Nanti puan-puan tengoklah macam mana bentuk soalan ujian yang akan keluar. Dan kemungkinan dalam soalan pra-ujian tu keluar sekali lagi dalam soalan ujian sebenar. Jadi puan-puan kalau keluar rezeki tuan-tuan dan puan-puan. Allahu Akbar. Ni kalau puan-puan tak lulus juga periksa Ustaz tak tahulah nak mengajar macam mana puan-puan dia. Allahu Akbar. Dan puan-puan beruntung ya pasal apa? Saya buat ujian secara konsepnya open book test. Open book test. Dan kalau puan-puan tak mampu terus je lah. Open book home terus. Buka buku di rumah. Allahu Akbar. Jangan risau ya. Puan-puan beruntung pasal apa? Itu kaedah yang saya praktikkan dalam kelas. Dan puan-puan ada kebanyakan tempat kalau puan-puan belajar masjid negeri, masjid negara, ya masjid negeri Shah Alam atau negara atau mana-mana masjid yang besar ya. Kebanyakan ujian memang tidak boleh tengok nota. Puan-puan hanya bawa diri aja. Silap-silap balik pun bawa diri, pergi bawa diri, balik pun bawa diri aja. Tak ada bawa apa-apa. Pasal pun tak tahu nak jawab apa. Puan-puan, saya pernah diuji, soalannya simple aja. Tapi jawapannya dibagi kertas kosong sebanyak 10 helai. Puan-puan kena jawab pada kertas kosong 10 helai. Kertas kosong tak ada apa-apa tulis. Puan-puan nak jawab apa kalau tak mampu hafal? Itu zaman saya dulu, tuan-tuan. Dan saya tak nak praktikan itu pada tuan-tuan dan puan-puan. Kalau saya praktikan takut ada yang syahid awal. Allahu Akbar. Dah sambung kepada ciri ataupun kategori yang kedua. Iaitu namanya fi'il. Sebut. Fi'il itu apa? Kata kerja ataupun disebut sebagai kata perbuatan. Kelakuan, perbuatan. Okey, maknanya kategori yang kedua kita sebut sebagai fi'il. Fi'il ni pun ada beberapa kategori. Tak silap Ustaz ada 4 kategori fi'il ya dalam bahasa Arab lah. Tetapi apapun sebagai orang biasa kita kena tahu fi'il itu adalah kata kerja atau perbuatan ataupun kelakuan. Dan setiap fi'il nanti hamzah wasal kena baca baris mana je? Kena baca baris bawah, tak boleh depan, tak boleh atas. Melainkan fi'il amar je boleh baca baris depan. Kalau fi'il yang kebiasaannya dalam Quran nanti kebanyakannya baca baris bawah. Jadi sekali lagi apa dia fi'il? Perkataan yang mewakili pekerjaan ataupun perbuatan ataupun kelakuan. Boleh berlaku lah tu. Okey. Sekarang ni macam mana nak kenal fi'il? Kita ni orang awam, tak belajar bahasa Arab. Belajar sikit-sikit, syahid awal Ustaz tak larang nak belajar lagi. Maka puan-puan macam mana nak mengenal fi'il? Ciri yang pertama, silakan. Dalam satu kalimah terdapat tiada hukum alif lam tetapi ada. Okey, ciri fi'il kita yang pertama Ustaz tulis kat situ. Dalam satu kalimah tiada hukum alif lam tetapi ada hamzah wasal. Maknanya di sini secara automatik kalau puan-puan nampak hukum alif lam macam ni, maka dia jatuh kepada isim. Tapi kalau tak ada alif lam tapi ada hamzah wasal, kemungkinan itu adalah fi'il. Okey, yang pertama. Poin yang kedua, baca. Rujuk, yang ni baru rujuk urut ketiga. Rujuk urut ketiga yang sentiasa rujuk urut ketiga yang sentiasa berbaris berbaris satu di bawah, maka hamzah wasal satu di bawah atau satu di depan kan? Tak silap besar. Satu di atas, minta maaf. Satu di bawah atau satu di atas. Tengok je. Satu di bawah ataupun satu di atas. Maka hamzah wasal baca mana? Bacalah baris satu di bawah. Maknanya tuan-tuan, ini adalah 2 kaedah ataupun ciri fi'il yang ada dalam Quran nanti. Contohnya banyak juga dalam Quran ya. Tapi Ustaz ambil beberapa contoh di sini. Yang pertama sebut ihdina. Contohnya, kejap ya. Contoh ihdina. Macam inilah.
Nanti dalam Quran, dalam periksa, kalau keluar soalan macam ni, nak baca macam mana bari hamzah wasal ni? Baca baris bawah. Macam mana nak buat jawapan? Jawapannya sebelah sini. Ni. Ini, puan-puan letak baris bawah. Boleh? Macam tu je cara jawab, kan senang. Dan puan-puan tak perlu salin semula ayat ini ataupun kalimah ini. Dulu ada pelajar rajin, semua disalinnya kalimah tersebut. Jangan salin, tak payah salin puan-puan. Ya. Okey, yang kedua. Istaghfara. Sebut. Dengar ya. Istaghfara. Istaghfara. Puan-puan, sekali lagi. Ihdina. Istaghfara. Okey, macam mana kita nak tahu dia ni kata kerja? Yang pertama, puan-puan tengok kalimah ni ada hukum alif lam tak? Tak ada. Tapi hamzah wasal ada? Ada. Puan-puan refer huruf ketiga. Untuk ihdina, huruf ketiganya baris mana? Apalah atas pula ihdina. Huruf ketiga baris bawah. Maka hamzah wasal baca baris bawah. Dan kalau puan-puan nak lebih confident, apa makna ihdina dalam bahasa kita? Tunjukkan kami, tunjukkanlah kami, maka itu adalah perbuatan. Kita minta pada Allah, tunjukkanlah kita ni jalan yang lurus. Kemudian istaghfara, iyalah apa makna? Ampunkanlah aku. Kan tu satu perbuatan, kita minta ampun pada Allah, satu perbuatan. Jadi puan-puan, macam mana kita nak tahu ni kata ini fi'il? Tengok dalam kalimah ni ada alif lam tak? Tapi ada hamzah wasal tak, Ji? Ada. Kemudian rujuk huruf ke? Ingat, untuk fi'il, huruf ketiga, maybe baris bawah, maybe baris atas macam ni. Maka tuan-tuan, hamzah wasal baca macam mana? Baca baris bawah juga. Alhamdulillah. Nanti dalam periksa jawab macam ni boleh? Boleh. Jadi puan-puan, siapa yang datang untung sebab apa? Tahu bagaimana bentuk soalan ujian ustaz nanti. Ya. Jadi, tapi kalau puan-puan lebih tahu apa makna istighfar, itu lagi baik. Buat banyak, tapi soalan macam ni mungkin ustaz ambil contoh lain lah pula. Takkan contoh yang sama dalam nota ustaz. Ustaz ambil contoh lain pula, ya. Okey, seterusnya. Ighfirli. Maknanya ampunkanlah aku. Ampunkanlah aku. Li itu saya, dan tu aku, ya. Kemudian lagi irhamna. Iktasabat. Ittakhadha. Baca lagi iftara. Ittaqa, i'tadaw, i'tada, i'lamu. Ini semua adalah fi'il belaka dalam Quran kita. Jadi kalau puan jumpa macam ni, automatik hamzah wasal baca mana tuan? Baca baris bawah. Baik, tuan-tuan, mari kita tengok pula kategori yang ketiga. Kategori yang ketiga yang disebut sebagai masdar. Betul? Ataupun kata nama terbitan. Okey. Kata nama terbitan ni dalam Quran, nak kata banyak tak banyak, nak kata sikit ada juga dalam Quran, ya. Dan puan-puan yang paling penting, kata nama terbitan ni nanti hamzah wasal kena baca baris mana, Ji? Kena baca baris bawah juga. Ya, sama macam fi'il tadi. Jadi ustaz nak buat huraian kat sini, dia lebih kepada perkataan, kata ulama, perkataan yang ada imbuhan. Imbuhan awal dan akhir. Dan anda katalah kita ni orang awam, tak tahu macam mana ia kategori masdar dalam Quran. Kalau puan-puan tengok dalam nota ustaz, basicnya ada berapa ciri? Ada 3 ciri. Okey, sebut. Ciri yang pertama, dalam satu kalimah tiada hukum alif lam, tetapi ada hamzah wasal. Okey, ciri yang pertama, ya. Maknanya dalam satu kalimah ni ciri masdar, ya. Makna pastikan dalam tu tiada hukum tiada hukum alif lam. Dalam satu kalimah, ya. Iya, macam fi'il. Ciri yang pertama tu sama macam fi'il. Tiada hukum alif lam, tetapi ada hamzah wasal. Okey, ciri yang kedua. Baca ciri yang kedua. Di hujung kalimah terdapat huruf mad dan tanwin. Biasanya dengar, untuk masdar di hujung kalimah ada huruf mad.
ada huruf mad dan tanwin. Ada huruf mad dan tanwin. Lagi yang ketiga, rujuk huruf ketiga yang sentiasa baris di bawah. Rujuk huruf ketiga yang berbaris di bawah, maka hamzah wasal bacalah baris di bawah juga. Dan puan-puan nampak tak different antara masdar dengan fi'il? Kalau fi'il dalam kalimat tersebut biasanya tak ada huruf mad ataupun tidak menggunakan tanwin. Tapi kalau masdar dia ada huruf mad, ada tanwin. Itulah perbezaan yang saya boleh tunjukkan dekat sini, ya. Okey, tuan-tuan dan puan, bagaimana dengan contohnya? Contohnya banyak tak dalam Quran? Jawabnya tidak begitu banyak. Tapi ada, sekali-sekali kita jumpa. Okey, contohnya apa dia? Ibtigha. Ni, ibtigha'an. Ibtigha'an, ya. Dan tuan-tuan, perhatikan di sini, nanti dalam periksa jawab macam mana tahu? Sebelah ni puan-puan tulis macam ni. Baris bawah. Macam tu saja. Senang, ya. Ini jawapan dia. Dan kalau puan-puan tak pasti atas ke bawah depan, puan-puan teka je lah. Setakat mana yang puan-puan mampu teka. Jangan tak ada jawapan langsung, rugi. Mana tahu yang puan-puan teka tu betul. Tapi kalau boleh janganlah teka-teka saja puan-puan. Kalau nak teka pun biarlah teka dengan ilmu. Ya, okey, contoh yang kedua. Ikhtilafa. Ikhtilafa maksudnya perbezaan. Perbezaan. Ikhtilafa. Ikhtilafa. Ya. Ikhtilafa. Jadi puan-puan kalau perhatikan ikhtilafa juga hamzah wasal baca baris di bawah. Okey, sekali lagi diulang. Ikhtilafa. Okey, seterusnya kita ada contoh apa lagi tu? Istikbara. Lagi satu istihya'in. Ini antara contoh dalam Quran yang sempat saya ambil, cuma saya tak pasti dalam surah mana. Baru-baru ni saya baca surah apa, jumpa ni perkataan istikbara. Ada ya dalam surah-surah tertentu. Tapi kesimpulannya, untuk masdar dia tidak sebanyak mana. Tapi kan, setakat 3 kategori kata ni, kita ada isim, ada fi'il dengan masdar. Puan-puan nampak tak apa yang dikatakan isim, fi'il dan masdar buat masa ini? Buat masa ini nampak mudah-mudahannya, tapi kalau puan-puan dapat belajar lebih lanjut lagi, dalam bahasa Arab, puan-puan tak ada masalah nak membaca hamzah wasal. InsyaAllah, ya mudah-mudahan. Tapi kan puan-puan, ingat, bahasa Arab satu cabang ilmu lain, tajwid satu cabang ilmu lain. Yang puan-puan semuanya terkandung dalam Al-Quran yang mesti dipelajari. Ya? Dan puan-puan, setakat ini 3 ni, saya harap puan-puan faham ya. Dan sekali lagi saya ulang ni, untuk isim, hamzah wasal baca baris mana? Atas. Kalau fi'il dengan masdar, bawah. Tinggal satu lagi baris, iaitu baris satu di depan. Ini untuk fi'il ammar. Sebut? Ini kategori yang keempat ya. Ya, kategori yang keempat iaitu fi'il ammar. Apa dia fi'il ammar? Kata kerja perintah atau suruhan. Perintah atau kata kerja suruhan. Dan puan-puan hamzah wasal mesti baca baris di mana? Yang ni kena baca baris depan je. Tak boleh baca baris atas ataupun bawah. Okey. Jadi puan-puan, apakah terjemahan bagi fi'il ammar ni tadi? Saya boleh katakan perkataan yang merujuk kepada perintah ataupun suruhan. Ya, perintah atau suruhan. Okey, puan-puan tengok muka surat sebelah nota ustaz ni. Macam mana nak kenal fi'il ammar? Dan sekali lagi ustaz bagi tahu ya, sebenarnya fi'il kita ni ada 4 jenis. Ada 4 jenis dalam Quran. Antaranya kita ada fi'il mudhari, kita ada fi'il mustaqbal, kita ada fi'il ammar. Jadi kita ambil kat sini fi'il ammar sebagai rujukan untuk menentukan hamzah wasal itu dibaca dengan baris satu di depan ya. Jadi kita tengok macam mana apakah ciri-ciri fi'il ammar. Yang pertama dalam satu kalimah. Okey. Ada apa? Oh, sama juga macam tadi ya. Dalam satu kalimah tiada hukum alif lam
Tetapi ada hamzah wasal. Fahamkanlah. Kemudian yang kedua, rujuk huruf ketiga. Rujuk huruf ketiga yang sentiasa baris satu, yang sentiasa baris satu depan, maka hamzah wasal dibacalah dengan baris satu di depan. Dan puan-puan akan tengok nanti dalam Quran, biasanya untuk fi'il amar je, huruf ketiga mesti bagi depan. Maka nanti hamzah wasal puan-puan follow dia, bagi depan juga. Dan contoh dalam Quran fi'il amar ni banyak tak? Apalah tak banyak? Banyak juga dalam Quran. Terutama yang melibatkan perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ataupun saya perhatikan dalam Quran, fi'il amar ni banyak pada kisah-kisah dalam Quran yang berbentuk penceritaan. Kisah-kisah apa yang bentuk penceritaan? Banyaklah dalam Quran ni, puan-puan. Jadi puan-puan akan nampak banyak juga contoh ini, fi'il amar, tetapi biasanya pada surah-surah yang juzuk 30 ataupun juzuk sebelum ni, 29. Itu banyak dalam Quran nanti. Jadi puan-puan, apapun contohnya bagaimana? Contohnya, ud'u. Sekali lagi ulang. Apa pula ud'u pula? Uqtulu. Bapak tengok yang mana ni? Tengok nota ustaz ni, nota yang dua keping tu. Uqtulu sebut. Uqtulu ni maknanya apa? Bunuhlah. Bunuhlah. Itu kata perintah lah tu. Biasanya kalau bapak tengok dalam tafsir, kata kerja perintah ni lebih kepada maknanya adalah di hujung tu. Contohnya, uqtulu, bunuhlah. Nombor dua, u'fu, ampunkanlah. Ud'u, berdoalah. Uzur, lihatlah. Usurna, uqnuti lagi. Usjudi, uzkur, u'budu, uzkuru. Macam nombor 8 tadi, uzkur, maknanya lebih kepada berzikirlah ataupun solatlah. Kadang-kadang perkataan zikir itu juga merujuk kepada solat. Jadi puan-puan beginilah. Puan-puan perasan tak ada 10 contoh yang saya ambil dalam Quran ni, kebanyakannya dalam ni huruf ketiganya bagi depan, betul? Bila sebut huruf ketiga bagi depan, automatik hamzah wasal baca baris depan. Inilah antara contoh fi'il amar yang ada dalam Quran. Jadi cara jawab soalan macam ni nanti. Anda kata ni soalannya. Anda kata ini soalannya. Uqtulu. Maka jawapannya sebelah sini tuan. Ni, macam tu. Boleh buat macam ni je. Ni soalan dia. Jadi tuan-tuan tak perlu salin soalan saya. Puan-puan terus buat jawapan macam tu. Kemudian contohnya lagi apa tadi? Ud'u, ya. Ud'u. Ud'u ini kalau kita tengok ada waw kat situ ya. Ada waw. Maknanya dia merupakan kata jamak ni. Okey, kalau ud'u sama jugalah, baris satu di depan begitu. Jadi tuan-tuan, lengkaplah sudah bahawa hamzah wasal itu hanya boleh dibaca dengan berapa kaedah barisnya? 3, tapi kategori katanya 4 je. Ya, di mana isim baris atas, fi'il dengan masdar baris bawah, kecuali fi'il amar baris satu di depan. Jadi Ustaz Arab dengan nota ringkas yang Ustaz buat ini dan juga nota di whiteboard, dapatlah sedikit sebanyak membantu tuan-tuan dalam menentukan bacaan pada hamzah wasal. Sekali lagi diulang, hamzah wasal ni banyak tak dalam Quran? Banyak, tapi banyak dibaca ke banyak tak baca je? Banyak tak baca. Yang dibaca ada tak? Ada, tapi tak banyak. Buktinya dalam surah Fatihah ada berapa je hamzah wasal? 14. Berapa yang kita tak baca? Innalillahi wa inna. Kenapa 3 pula? Yang tak baca 11. Yang dibaca 3. Tunjuk bukti macam tu pada anak cucu di rumah. Dan kalau mereka banyak lagi soal jawab, mak, abah, apa contoh lain lagi? Kamu pergi belajar lah, pergi belajar. Suruh dia belajar perempuan. Kadang-kadang banyak soal, belajarnya. Tidak, belajar baru kita tahu. Okey, untuk mempraktikkan, ya saya. Ya, nak start baca saja pada kalimat tersebut. Tapi hakikatnya nanti dalam Quran kebanyakan hamzah wasal tu tak dibaca, ya. Jadi puan-puan tak payah fikirlah bagi atas bawah depan. Apa ia saja? Apa je?
Tambah apa je? Fi'il amar aja je. Nak tambah apa? Dia ada fi'il ni ada 4, tak silap saya di bawah fi'il ada 4 kategori. Ada 4 kategori. Jadi salah satu kategorinya adalah fi'il amar. Jadi kita fokuskan fi'il amar saja. Tapi mungkin Haji nak tambah fi'il amar ada berapa kategori je? Ada berapa kategori lagi? Ada ke? Itu saya nak Haji bagi tahu saya fi'il amar ni terbagi pada kategori berapa lagi. Tapi setakat ini saya faham fi'il amar ini sahaja yang ada. Ada 2. Yang pertama tu dia fardu ain dan fardu kifayah pula. Jadi tuan dan puan tak apalah beginilah. Tapi kalau Haji lebih memahami fi'il amar itu ada fardu ain dan fardu kifayah, maka itu memudahkan lagi kita nak membaca hamzah wasal. Tapi bagi kita orang awam ni, puan-puan tahu fi'il amar beginilah cara ciri-cirinya pun sudah memadai. Tapi kalau Haji nak belajar lebih lanjut lagi ataupun Haji memang dah sedia maklum tentang bahasa Arab ataupun sesiapa nak mempelajari lebih lanjut lagi bahasa Arab, maka dipersilakan. Itu Ustaz kata tadi, untuk fi'il ni saja, mana ni? Fi'il ni, tak silap Ustaz yang saya belajar, tak silap saya ingat dulu, ada 4 kategori. Untuk isim saja ada 9 kategori. Banyak perempuan. Jadi kalau saya nak terang satu persatu, nanti mana perempuan yang ingat ini, mana nak ingat kategori pula. Jadi perempuan, biasanya kategori itu dipelajari dalam sesi kelas bahasa Arab. Ya. Jadi perempuan setakat ni, nampak ke tak nampak nak bubuh baris pada hamzah wasal ni? Baik, kalau nampak, mari kita baca Quran. Saya nak uji tuan-tuan. Saya nak uji tuan-tuan. Puan-puan boleh baca tak baris pada hamzah wasal? Okey. Puan-puan sila buka Quran kita, jilid yang kedua. Ni, surah An-Nisa ke? Baik. Saya nak tanya group by group. Maknanya kita ni ada 1, 2, 3, 4 group. 4 group ni cuba puan-puan jawab. Bagaimana nak meletakkan baris pada kalimah yang saya keluarkan sebentar lagi. Silakan. Surah An-Nisa ayat berapa? 92. Dan puan-puan, marilah sama-sama kita istiqamah dalam baca Quran. Mana tahu daripada mana-mana ayat yang kita baca ni menjadi asbab kepada masuknya syurga kita nanti di hari akhirat. InsyaAllah. Amin. 92 ya. Mana ayatnya atas sekali ke? Ayatnya 92 atas sekali ke? Wa ma kana lil mu'minin. Okey. Ikut Ustaz baca tapi saya akan keluarkan semua kalimah yang ada hamzah wasal. Dan puan-puan cuba mulakan bacaan kita pada kalimah tersebut dan saya nak puan-puan sebut nak baca baris mana. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً Ustaz nak tanya, hamzah wasal ada ke? Tak ada hamzah wasal. Jadi hamzah apa yang ada? Hamzah biasa pula. Hamzah kotak. Hamzah kotak je. Tu tengok. Hamzah kotak kat mana? Yang pertama, ayyaqtula. Nampak tak ai tu? Ayyaqtula. Itu hamzah kotak. Lagi satu, illa. Nampak? Hamzah kotak ni yang biasa puan-puan jumpa. Huruf alif di atasnya hamzah atau alif di bawahnya hamzah. Itulah namanya hamzah. Ustaz, kenapa Ustaz tak ajar kami hamzah kotak? Sebab hamzah kotak memang dah ada baris. Kita tak payah lagi sibuk-sibuk nak cari bubuh baris mana. Tapi hamzah wasal ada baris tak? Tak ada, melainkan kita yang kena bubuh baris pada dia. Jadi itu sebab kita kena belajar hamzah wasal. Hamzah kotak kita belajar juga dulu. Tapi dalam bab hukum mat, dulu kita belajar pernah juga. Ya. Okey, sambung. Jadi hamzah wasal tak ada, kita abaikan. وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ
Berhenti. Fatahriru raqabatin mu'minatin wadiyatun musallamah. Musallamah. Berhenti. Wadiyatun musallamatun ila ahlihi illa an yasaddaqu. Ahlihi illa an yasaddaqu. Iya, setakat ni jumpa tak hamzah wasal? Tak jumpa. Yang banyaknya hamzah qata', betul. Tapi hamzah qata' tak susah nak baca ustaz pasal dia memang dah ada baris. Dan puan-puan kena bayangkan ya, hamzah qata' itu bunyinya macam huruf alif. Macam mana tuan-tuan sebut alif, begitulah bunyi hamzah qata'. Fa in kana min qaumin aduwwin lakum wa huwa mu'min. قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق Setakat ni jumpa tak hamzah wasal? Tak jumpa-jumpa ustaz. Teruskan membaca. Wa bainahum mitsaqun fadiyatun musallamatun ila ahli. إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنا أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله baru jumpa satu hamzah wasal kat mana? Nama Allah. Nama Allah tu hukumnya apa je? Alif lam jalalah. Maka dia tergolong dalam isim. Maka setiap isim hamzah wasal baca baris mana? Atas. Perlu tak tengok rujuk huruf ketiga? Tak perlu lagi, dah terus baca baris atas. Maka kalau kita keluarkan kalimah itu saja, mari ikut ustaz. Allah. Gitulah kaedahnya. Wa kana Allahu aliman hakima. Sama juga ada nama Allah. Di mana nama Allah ada, di situ mesti ada hamzah wasal. Betul? Dan sekalinya puan-puan nak baca kalimah itu saja, maka bacalah dengan baris satu di atas. Sambung. وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه
wa la'anah. Berhenti, tak ada hukuman apa-apa kat situ. Wa a'adda lahu 'adzaban 'azima. Bukankah ada lagi nama Allah? Maka automatik hamzah wasal tu kalau dibaca dengan baris satu di atas. Maka kita baca Allahu kalau kita nak baca kalimah Allah sahaja. Tapi hakikatnya adakah kita baca hamzah wasal tadi? Tak baca pun sebab kita baca sambung ataupun wasal pada kalimah itu. Sambung. Ya ayyuhalladzina amanu idza darabtum إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا Sekejap, ada berapa hamzah wasal pada ayat tadi? Ada berapa? Ada dua. Yang pertama apa kalimahnya? Alladzina. Nun tu ada baris satu di atas perempuannya. Nun tu ada baris tak perempuan? Siapa tak ada bubuh baris satu di atas. Ni namanya salah cetak. Nampak tak? Betul tak saya kata? Dalam Quran yang kita pakai ni kadang-kadang salah cetak perempuan dia. Jadi nun tu tidak ada baris, sepatutnya ada baris satu di atas. Bubuh baris satu di atas. Kemudian perempuan satu lagi kat mana? Hamzah wasal. Allahi. Maka itulah kaedah bacaan. Hamzah wasal sekiranya kita ingin memulakan bacaan padanya. وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ Ada berapa hamzah wasal? Tak ada? Saya nampak ada satu di hujung. Sebutlah. Assalam. Siapa ingat? Siapa tahu assalam ni hukumnya apa? Alif lam syamsiyah. Maka dia automatik masuk dalam kategori isim, kata nama. Maka hamzah wasal baca baris di atas. Ini sesi soal jawab ramai-ramai ni. Ustaz kata tadi nak jawab soal ikut grup kan. Ada 3-4 grup ni. Okey, tak apa. Sekejap lagi kita tanya. Cuma Ustaz nak ingatkan, Assalam. Sebut. Baca panjang ke pendek lam tadi tu? Panjang ya, 2, 4, 6 harakat. Perempuan Ustaz ingatkan hukumnya mad, arid, lisukun. Okey, go stand balik. Liman alqa ilaikumus salama lasta mu'mina. لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا Silakan sebut kalimah yang ada hamzah wasal. Al-hayati. Sebut. Yang kedua, ad-dunya. Pandai. Kedua-dua itu hamzah wasal baca baris mana? Baris satu di atas. Apakah kategori kata pada dia? Isim. Ustaz, dalam periksa nanti Ustaz tanya ke kategori kata? Jawabnya tidak. Ustaz tak tanya. Yang penting perempuan tahu nak baca baris mana pada hamzah wasal. فَعِنْدَ اللَّهِ مَغَانِمُ كَثِيرًا. Ada satu hamzah wasal sebut. Allahi. كَذَلِكَ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلُ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُوا.
Ada lagi nama Allah. Maka automatik baca baris atas pada hamzah wasalnya dengan bacaan Allahu. Sebut. Okey, terus. Innallaha kana bima ta'maluna khabira. Ada lagi nama Allah, sudah tentu baris satu di atas padanya. Ya, sambung lagi. Nampaknya dalam ayat yang kita baca tadi banyak nama Allah kan? Dan puan-puan sudah yakin bahawa nama Allah itu adalah isim. Maka hamzah wasal tu baca baris atas. Sambung lagi sebelah. La yastawil qa'iduna minal mu'minina ghairu ulil darar. Kenapa makin seluruh pula di ujung tadi? Ghairu ulil darar. Darar, berhentilah pendek. Darar tu berhenti pendek. Tak ada mat hukum apa-apa. Ya, okey. Sekarang ni carikan saya hamzah wasal yang pertama. Al-qa'iduna. Sebut. Yang kedua. Al-mu'minina. Yang ketiga. Ad-darar. Iya puan, ad-darar tu panjang ke pendek? Pendek. Ustaz baca pendek, kenapa ada yang baca panjang pula tadi? Puan-puan kena baca pendek. Ad-darar. Sambung lagi. Wal mujahiduna fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim. Sebutkan dua kalimah yang ada hamzah wasal. Al-mujahiduna. Lagi satu. Allahi. Pandai. Faddalallahu al-mujahidina bi amwalihim wa anfusihim. Ada berapa hamzah wasal? Dua juga. Yang pertama, Allahu. Yang kedua, mujahidina. Pandai. Wa anfusihim alal qa'idina darajah. Keluarkan hamzah wasal. Al-qa'idina. Pandai. Wa kullan wa'adallahul husna. Keluarkan hamzah wasal. Allahu. Lagi satu. Setakat ini puan-puan sedar tak? Kebanyakan hamzah wasal yang kita baca semua baris atas. Sebab apa? Mereka itu adalah kategori isim. Fi'il tak jumpa-jumpa. Lagi masdar pun tak jumpa. Fi'il amar pun tak jumpa lagi. Sambung. Wa faddalallahu al-mujahidina 'alal qa'idina ajran 'azima. Sebutkan tiga kalimah yang ada hamzah wasal. Allahu. Satu. Dua. Mujahidina. Dua. Tiga. Pandai. Baik, saya nak soal grup by grup pula. Okey, ready? Darajatin minhu wa maghfiratan wa rahmah. Wa kana Allahu ghafurar rahima. Jangan lupa dekat situ ada kalimah Allah, maka bacalah dia dengan baris atas.
Innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim. Makin hujung makin slow pula suara perempuan ni. Tak apa, grup yang pertama sebelah kiri saya ni, grup yang pertama, sebutkan kalimah yang ada hamzah wasal. Al-malaikatu, sebut betul-betul tuan. Bolehlah tu, alhamdulillah. Betul lah tu. Tuan-tuan, nak salin kalimah tu, puan-puan kena salin lengkap tau, ataupun sebut dengan lengkap. Tak boleh al-mala. Al-mala saja. Sedangkan dalam Quran ditulis al-malaikatu. Maka kita kena sebut lengkap. Al-malaikatu. Sebut. Okey, Ghostan balik. Anfusihim qalu fima kuntum. Sambung sebelah. Qalu kunna mustad'afina fil ard. Mustad'afina fil ard. Grup yang kedua saya, sebelah kiri saya ni, sebutkan satu kalimah yang ada hamzah wasal. Al-ard. Sebut. Pandai. Qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha. Grup depan ustaz ni ada satu hamzah wasal, silakan. Allahi, senang betul sebab jumpa nama Allah je ustaz. Nama lain tak jumpa ataupun kalimah lain tidak ada hamzah wasal. Fa ulaika ma'wahum jahannam. Wa sa'at masira. إلا المستضعفين من الرجال والنساء. Rezeki grup yang keempat. Rezeki grup yang keempat, sebutkan semua kalimah yang ada hamzah wasal. Al-mustad'afina, dua. Ar-rijali, tiga. An-nisa, laju je puan-puan jawab sebab puan-puan dah tahu dah kalimah tu semuanya hukumnya alif lam. Betul? Kita ada alif lam qamariyah pada al-mustad'afina. Kita ada alif lam apa pada ar-rijali? Syamsiah. Begitu juga dengan an-nisa. Betul? Maka automatik mereka ni jatuh kepada isim. Kata nama lah perempuan. Maka bila sebut kata nama, hamzah wasal baca bagaimana? Satu di atas. Wal wildani la yastati'una hilatan wa la yahtaduna sabila. Okey, kembali kepada semua pelajar. Semua pelajar jawab. Sebutkan kalimah yang ada hamzah wasal. Al-wildani. Tapi kalau ustaz baca wal-wildani, adakah hamzah wasal itu dibaca? Tidak. Jadi kalau nak baca hamzah wasal, kena mula kat mana? Mula pada hamzah wasal dia. Maka kita baca al-wildani. Setakat ni okey. Jadi puan-puan kena sedar ni, apa yang ustaz ajar tulis kat whiteboard, ustaz bagi nota sampingan sebagainya, ini adalah kaedah macam mana nak baca hamzah wasal sekiranya kita ingin mulakan bacaan pada dia. Jadi kalau kita tak nak mula pada dia, ustaz saya nak sambung, maka secara automatik kaedah yang ustaz ajar ni jangan dipraktikkan dalam bacaan. Setakat ni okey? Okey, sambung.
فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم. Ada satu hamzah wasal. Allahu wa kana Allahu afuwan ghafura. Ada satu hamzah wasal. Allah wa man yuhajir fi sabilillah yajid fil ardh يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعا. Ada berapa hamzah wasal? Saya nampak dua. Yang pertama nama Allah sebut Allahi. Yang kedua di bawahnya Al-Ardi, pandai. وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ. Berapa hamzah wasal? Satu. Kat mana? Nama Allah. Allahi. Bagus. Sambung lagi. ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ. Lagi hamzah wasal. Nanti dulu sebelum nama Allah ada al-mautu. Sebut. Tertinggal pula al-mautu tadi perempuan dia. Tu juga ada hamzah wasal di mana dibaca dengan baris satu di atas. Wa kana Allahu ghafurar rahima. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah. Sekadar itu yang mampu saya ajar tuan-tuan dan puan-puan. Mudah-mudahan sekiranya tuan-tuan ada pemahaman yang lebih, maka praktikkanlah dalam bacaan Quran kita. Dan puan-puan yakin, kena yakin ya, setiap apa yang kita baca dengan ilmu, maka pahalanya cukup besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan puan-puan syukur untuk pusingan kedua ni tidak ada latihan tau. Melainkan kalau puan-puan tak buat lagi latihan yang sebelum ini, puan-puan kena buatlah, kena hantar kat ustaz. Tapi kalau puan-puan dah buat, dah settle, alhamdulillah. Terima kasih banyak-banyak. Selamat bercuti minggu depan, tak ada kelas tau. Jumpa lagi bila? 4 Januari 2024 di hari dan waktu yang sama. Terima kasih banyak-banyak. Minta maaf silap salah mengajar. Mudah-mudahan yang baik itu dijadikan pengajaran kepada kita, panduan kepada kita. Ya insya-Allah, mudah-mudahan. Diakhiri kuliah dengan tasbih kafarah dan juga surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.